Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Allahumma arzuqna ya rabbana fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna at-ta'wil wa faqihna fid din wahdina ila sawa'is sabil. Ya rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqadan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kepada para pelajar dan jamaah Masjid Darul Ma'mur. Salam daripada pengerusi dan segala anggota-anggota, staf-staf, pekerja-pekerja dan lain-lain daripada Masjid Makmur kepada tuan-tuan, yang mana Masjid Makmur mengharapkan tuan-tuan sekalian, para jamaah dan para pelajar supaya sentiasa membantu dan memberi derma dan bersama-sama menolong untuk memajukan dan mewakaf apa-apa yang dikehendaki oleh Masjid Al-Makmur. Jadi pada hari ini saya akan sambung kitab daripada kitab Aqidatun Najin daripada muka 146 insya-Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Ma yubaddalul qawlu ladayya." Tiada bertukar perkataan di sisiku. Dan setengah daripadanya mengharuskan tiada kekal kufar itu di dalam neraka, dan iaitu menyalahi akan barang yang berdiri atasnya beberapa dalil qat'iyah daripada kekal mereka itu padanya. Maka dijawab oleh daripada i'tirad yang pertama dengan bahawa Tuhan yang karim, apabila berkhabar ia dengan janji kejahatan, maka yang layak dengan kemuliaannya bahawa dibinakan khabarnya dengan dia atas ta'liq dengan masyiah, dan jika tiada mensarih ia dengan masyiah itu sekalipun. Maka apabila berkata oleh Tuhan yang karim itu, sesungguhnya aku azab akan Zaid umpamanya, maka berniat ia, jikalau aku kehendak bersalahan janji kejahatan, maka bahawa yang layak dengan kemuliaannya bahawa dibinakan khabarnya dengan dia atas putus, yakni tiada niat ta'liq. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man wa'adahu Allahu ala amalin thawaban fa munjizun lahu, wa man aw'adahu ala amalin iqaban fa huwa bil khiyar, in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara lahu." Yang bermaksud, barang siapa menjanji akan dia oleh Allah atas suatu amal akan balasan, maka iaitu menunai baginya. Dan barang siapa menjanji ia akan dia atas amal yang maksiat akan azab, maka iaitu dengan khiyar, iaitu jikalau menghendaki ia nescaya menyiksa ia akan dia, dan jikalau menghendaki ia nescaya mempunyai ia mengampuni ia baginya. Begitulah fahaman yang sebenarnya. Artinya Allah Ta'ala menjanjikan orang-orang yang membuat kebajikan, bahawa dijanjikan balasannya sehingga 10 ganda. Itu yang Allah Ta'ala akan sempurnakan. Kerana itu adalah memberikan kebahagiaan dan kesenangan kepada orang yang mendapat ganjaran itu. Tetapi kalau Allah Ta'ala menjanjikan kepada orang yang buat maksiat, ataupun memberi ingat kepada orang maksiat akan mengazabnya, maknanya siapa yang buat maksiat, siapa yang mati kufur, siapa yang tidak bertaubat, aku akan azab dan sebagainya, seperti begitu, itu terserah kepada Allah. Maknanya Allah Ta'ala tidak akan terus mengazabkan dan sebagainya, tapi Allah Ta'ala akan memilih ataupun dengan kehendaknya. Kalau Allah Ta'ala hendak mengazabkan, Allah Ta'ala azabkan. Kalau Allah Ta'ala hendak mengampunkan, Allah Ta'ala mengampunkan. Ini bergantung kepada masyiah atau kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah dia keadilan Allah Ta'ala.
keadilan Allah Ta'ala, yang mana menggesa kita membuat kebaikan, jangan buat kejahatan, tetapi janganlah kita ambil mudah. Kalau ambil buat kejahatan, Tuhan pun nak ampunkan, itu terpulang pada Allah untuk mengazab dan sebagainya. Itulah pendapat yang yang muktabar daripada ahli sunnah wal jamaah. Dan dijawab daripada i'tirad yang kedua dengan bahawa yang tertegah itu hanya sesungguhnya ia menukarkan perkataan pada janji menyeksa akan kufar atau orang yang tiada berkehendak Allah Ta'ala daripada maafkan dia. Maka firman Allah Ta'ala, ma yubaddalul qawlu ladayya, itu sesungguhnya atas demikian itu. Dan dijawab kepada i'tirad yang tiga dengan bahawa harus bersalahan wa'id, yakni janji kejahatan itu pada barang yang apabila ada ia warid pada barang yang harus maaf daripadanya, maka tiada menafikan kekal kufar itu di dalam neraka, maka bahawasanya tiada harus maaf daripada kufur itu. Jadi maknanya Allah Ta'ala tidak akan menukarkan perkataannya. Cuma Allah Ta'ala dalam perkara menyiksa ataupun membalas seksaan itu adalah terpulang kepada kehendak Allah SWT. Dan Allah Ta'ala mengatakan bahawasanya orang-orang kufar memang tetap dalam neraka. Itu memang ketetapan yang Allah Ta'ala telah sabitkan, sama ada dalam Quran atau daripada hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang mana Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa bagi orang yang bertobat, terutama sekali, atau tidak bertobat itu terserah pada Allah Ta'ala. Tapi bagi orang yang bertobat, insya-Allah Allah Ta'ala akan mengampunkannya dan menerima taubatnya. Tapi bagi orang yang tak bertobat, itu terserah pada Allah Ta'ala. Inilah akidah kita, akidah ahli sunnah wal jamaah. Firman Allah Ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala tidak mengampuni ia akan bahawa disekutukan dengan dia, dan mengampuni ia akan barang yang lain daripadanya, yang demikian itu bagi orang yang dikehendakinya. Surah An-Nisa ayat 48. Dan ayat ini menguatkan apa yang kita kata tadi, mana Allah Ta'ala tidak akan mengampuni penyekutuan kepadanya, tapi mengampuni yang lain bagi yang dikehendaki. Yang dikehendaki, orang yang dia mahu. Bukan makna semua orang, tapi orang yang dia mahukan untuk diampunkan. Itu terserah pada Allah, kerana itu adalah diri Allah Ta'ala sendiri, zat Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala bebas nak sama ada nak menyeksa atau nak mengampunkan. Itu hak dia. Kita tak boleh mengatakan itu bukan hak dia lah, apa, tak boleh, kerana kita adalah makhluk. Dan ayat ini qaid bagi firman Allah, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'ah, bahawa Allah Ta'ala mengampuni ia akan segala dosa sekaliannya. Jadi ayat ini, mana ayat ini dari surah Az-Zumar pula mengatakan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa sekalian. Jadi kalau adakah ayat tadi dengan tidak mengampuni, hanya mengampuni perkara yang yang bukan syirik, adakah di sini maknanya Allah Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa? Dan telah menjalani oleh Maturidiyah kepada bahawasanya tertegah menyalahi wa'id itu seperti barang yang tertegah menyalahi wa'ad jua, iaitu janji kebaikan. Ini pendapat Maturidi. Maturidi mengatakan kalau wa'id tak boleh ditukar-tukar atau tertegah bertukar, dan sebagaimana wa'ad juga tidak bertukar. Wa'id itu maknanya ancaman ataupun balasan jahat kepada orang yang buat jahat. Wa'dun tak ada waw, tak ada ya, wa'dun, waw aindal. Wa'dun pula janji baik. Dan tiada datang i'tirad demikian bahawa wa'id itu disalah pada orang mukminin yang diampuni baginya, kerana bahawa ayat yang warid daripada umum wa'id itu dikeluarkan daripada orang mukmin yang diampuni baginya.
Jadi perkara tentang ancaman kepada orang yang buat jahat, itu bukanlah termasuk pada orang mukmin. Mana terkeluar orang mukmin tidak termasuk dalam ancaman itu, kerana orang mukmin sudah dijanjikan mereka itu semuanya akan masuk syurga. Dan adapun mukmin yang tiada diampuni baginya, maka tidak dapat tiada daripada meluaskan wa'id padanya. Jadi kalau ada mukmin yang tidak diampuni, maka itu termasuklah dalam wa'id, makna dalam perjanjian amaran Allah Ta'ala atau ancaman Allah. Maka kata mereka itu tidak dapat tiada daripada meluluskan wa'id itu, dan jikalau pada seorang sekalipun, hanya sungguhnya zahir ia atas kalam Maturidiyah. Jadi Maturidiyah berpendapat demikian. Artinya itulah dalilnya mengikut pahaman dia. Dan terbina atas khilaf antara Asy'ariyah dan Maturidiyah ini bahawasanya sah atas kaul Asy'ariyah itu bahawa berkata ia, Allahumma ighfir li jami'il mu'minin jami'a dzunubihim. Ya Tuhanku, hai Tuhanku, ampun olehmu bagi sekalian mukmin akan sekalian dosa mereka. Jadi orang Asy'ariyah, maknanya kita sebagai Asy'ariyah kita boleh berdoa begitu, maknanya kita minta supaya Allah Ta'ala mengampuni segala dosa orang mukmin. Dan tiada sah yang demikian itu atas kalam Maturidiyah. Maturidiyah mengatakan dia tak terima perkataan macam itu. Kerana seolah-olah artinya maknanya Allah Ta'ala tidak mahu memberi balasan kepada orang yang buat salah. Maka zahir bahawa khilaf itu hakiki, dan jika menjadi akan dia oleh setengah mereka itu akan khilaf lafzi sekalipun. Jadi maknanya khilaf antara Maturidiyah dan Asy'ariyah dalam perkara ini adalah khilaf yang sebenar, iaitu khilafnya beginilah untuk kita faham. Jadi pihak Maturidiyah mengatakan bila Allah Ta'ala mengancam orang yang buat jahat akan dibalas. Kata Maturidiyah, bagi pihak Maturidiyah, bahawasanya Allah tidak akan mengubah perkara ini. Tetap orang ini akan dibalas. Tapi mengikut Asy'ariyah pula, tidak mestinya dibalas kalau Allah Ta'ala ingin untuk mengampunkannya. Jadi maknanya Allah Ta'ala boleh mengampunkan sekalian dosa orang mukminin. Itu adalah janji daripada Allah Ta'ala. Itu jadi khilaf antara dua ni adalah khilaf yang hakiki. Dan kata Syekh Al-Luqman pula, Fawzus sa'idi indahu fil azali kada syaqiyyu thumma lam yantaqili. Bermula kemenangan bagi orang yang bahagia pada Allah itu pada azali. Demikian juga celaka bagi orang yang kesudahan umurnya celaka pada azali, jua kemudian tiada berpindah. Ini kata Syekh Luqman menetapkan bahawasanya semuanya telah tetap dalam azali. Ada orang bahagia sudah ditetapkan dalam azali, dia bahagia. Orang yang celaka atau yang dapat azab ditetapkan dalam azali, memang orang itu dapat azab. Sebagaimana kita pernah dengar hadis Rasulullah, kita boleh dapat daripada hadis Arba'in Nawawiyah, yang mana begitulah. Ada orang yang memang sudah tetap dalam neraka, walaupun dia membuat perkara yang baik dalam syurga, tentang syurga, dia akan masuk neraka juga. Ada orang yang buat jahat dan sebagainya, memang ahli neraka, tapi akhirnya dibuat baik, bertobat, dia akan masuk syurga, kerana kedua-duanya sudah ditetapkan. Yang satu memang tetap masuk neraka, yang satu lagi memang tetap masuk syurga. Bermula makna fauz itu kelepasan atau mendapat ia dengan kebajikan. Dan azali itu ibarat daripada ketiadaan permulaan atau ibarat daripada berkekalan wujudnya pada beberapa zaman yang ditakdir, yang tiada berkesudahan pada pihak zaman maldi, iaitu zaman yang lalu. Dan hanya saja kami kata yang ditakdir kerana bahawasanya tiada zaman pada azalinya, maka iaitu muqaddar, iaitu muhaqqaq. Itulah. Dan orang yang bahagia pada Allah Ta'ala itu orang yang dimatikan di dalam iman dan di dalam amal yang saleh dengan takdir pada azali, itulah orang yang sa'id. Dan orang yang celaka itu orang yang disudahi umurnya
di dalam kufur atau di dalam maksiat dengan takdir Allah pada azali jua. Kemudian tiada dapat bertukar sekali-kali. Maka sa'id itu tidak terbalik jadi celaka, dan akasnya iaitu sebaliknya, yakni orang celaka itu tidak terbalik jadi bahagia. Dan jikalau boleh bertukar-tukar, nescaya lazim bertukar ilmu Allah Ta'ala jadi jahil, dan iaitu mustahil. Jadi apa yang hakikatnya ialah beginilah. Maknanya segala-galanya sudah ditetapkan oleh Allah sebelum alam ini dijadikan lagi. Jadi Allah Ta'ala sudah tetapkan orang ini akan menjadi orang yang bahagia, orang itu menjadi orang yang celaka, maknanya tidak bahagia. Dan ini akan terjadi, akan pastinya terjadi, kerana ini adalah perkara yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala pada azali. Nah, ini bergantung. Kadang-kadang orang itu bila mati dia menjadi kufur, na'udzubillah, maka masuk neraka, celaka dia. Satu orang yang mati, sebelum mati dia bertaubat, diterima taubatnya, maka dia menjadi orang yang bahagia. Jadi itu semua ketetapan yang telah ditetapkan dalam zaman azali. Bukan zaman lah, maknanya dalam azali, maknanya dalam ketetapan sebelum lagi alam ini terjadi. Tuhan telah menetapkan. Kerana kalau sekiranya kata akidah kita mengatakan ilmu Allah tetap, yang pada yang lalu, yang sekarang dan yang akan datang, semua tetap, tak berubah-ubah. Itulah ilmu Allah Ta'ala. Maknanya bila Allah Ta'ala mengetahui orang ini akan masuk neraka, memang masuk neraka. Allah Ta'ala mengetahui orang ini masuk syurga, memang masuk syurga. Tak boleh berubah-ubah, kerana ilmu Allah mustahil berubah-ubah. Berlainanlah ilmu kita. Mungkin kita tengok ini lain kali, dah lain pula ilmu kita berubah. Kita dulu banyak pahaman orang, dulu dunia ni bulat, dunia lepir, rata. Kemudian berubah menjadi perpecahan dunia ni bulat. Begitulah perubahan ilmu manusia. Tapi Allah Ta'ala tidak berubah ilmunya. Bermula bahagia dan celaka itu ditakdirkan keduanya pada azali, tiada berubah keduanya dan tiada bertukar-tukar keduanya. Kerana bahagia itu iaitu mati atas iman dengan diiktibarkan ta'aluk ilmu Allah pada azali dengan demikian itu. Dan celaka itu iaitu mati atas kufur dengan demikian itu iktibar, maka kesudahan itu menunjukkan atas terdahulu takdirnya. Jadi semuanya sudah ditakdirkan, tidak akan berubah-ubah. Yang ditakdirkan menjadi bahagia, bahagialah. Yang ditakdirkan menjadi celaka, celakalah. Kerana itu adalah satu takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala di azali. Maka jikalau disudahi baginya dengan iman, nescaya menunjuk ia atas bahawasanya pada azali adalah ia setengah daripada segala orang yang bahagia. Dan jikalau terdahulu akan dia oleh kufur sekalipun. Dan jikalau disudahi dengan kufur, nescaya menunjuk ia atas bahawasanya pada azali adalah ia daripada orang yang celaka. Dan jika terdahulu akan dia oleh iman sekalipun. Kerana barang yang menunjukkan baginya oleh hadis Rasulullah SAW. Ini hadis yang saya katakan. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitabu fayamalu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Maksudnya bahawa salah seorang daripada kamu beramal ia dengan amal ahli neraka hingga tiada ada antaranya dan antara neraka itu melainkan satu hasta jua, maka terdahulu nescaya atasnya oleh suratannya mana takdir, maka beramal dengan amal ahli syurga, maka masuk ia akan syurga. Dan bahwasanya seorang daripada kamu beramal ia dengan amal ahli syurga hingga tiada ada antaranya dan antara syurga itu melainkan kadar satu hasta,
maka mendahulu nescaya mana takdir yang memang ada dahulu atasnya oleh suratannya, maka beramal ia dengan ahli neraka, maka masuk ia akan neraka. Artinya semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana pun orang tidak akan berubah. Iaitu apa yang ditakdirkan oleh Allah Taala, itulah yang akan berlaku. Yang akan berlaku. Jadi inilah maknanya kita dalam akidah kita ini, kita percaya iaitu bahawasanya ilmu Allah Taala dan juga kudrat Allah Taala, iradat Allah Taala adalah sesuatu yang tidak akan berubah dan memang Allah Taala sudah tetapkan dalam alam azali. Cuma kita dalam dunia kita tak tahu. Kita punya nasib macam mana di masa akan datang. Kita serahkan kepada Allah Taala. Semuanya sudah ditentukan. Cuma kita berdoa, mengharapkan supaya Allah Taala merahmati kita. Itulah mana faedahnya rahmat. Rahmat itu sangat-sangat berfaedah. Kita mohon Allah Ta'ala memberi kita rahmat, supaya dengan rahmat ini kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Sekian saja untuk kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Tapi jangan lupa untuk bantu Masjid Darul Ma'mur. Bantulah seberapa yang boleh. InsyaAllah tuan-tuan akan mendapatkan pahala yang besar, kerana seolah-olah tuan-tuan membina masjid bila membantu peninggian taraf masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.